Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya, satu lagi topik yang cukup penting untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Jadi topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Perkeso melindungi untuk memulih. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya di studio ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Edmund Cheong Pek Hoang yang merupakan Ketua Pegawai Strategi dan Transformasi Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso. Jadi saya panggil Edmund sajalah. Yeah. Jadi Edmund sihat? Sihat walafiat. Ini satu topik yang penting, Edmund ya. Dan kita juga sebenarnya mungkin akan menghubungi dua lagi tetamu Ruang Bicara ini melalui kemudahan Skype untuk berkongsi pengalaman mereka yang mendapat bantuan daripada Perkeso. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baiklah, sesuatu yang menarik, Edmund ya. Kita ingat bahawa 1 hari bulan Oktober nanti Perkeso akan meraihkan sambutan Jubli Emas penubuhannya. Dan kita juga masih lagi ingat tentang pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemilih yang telah pun diumumkan oleh kerajaan pada 28 Jun yang lalu. Sesuatu yang amat menarik bagi saya dan juga mencabar ialah tugas ataupun peranan yang harus dimainkan oleh Perkeso khususnya dalam usaha untuk menjayakan segala apa yang telah pun disusun atur dalam pemulih. Jadi mungkin kita boleh berkongsi sesuatu yang penting bersama dengan Edmund buat permulaan ini tentang peranan Perkeso kepada negara dan juga bangsa, khususnya kepada pencarum sepanjang tempoh yang sedang kita hadapi sekarang ini, iaitu COVID-19 ini. Okey. Perkeso bermulanya Perkeso adalah pada tahun 1971. Betul. Perkeso telah ditubuhkan hampir 50 tahun yang lalu untuk memberi perlindungan sosial kepada rakyat Malaysia. Terutama golongan pekerja dan orang tanggungannya agar kebajikan mereka dan keluarga mereka terbela di saat yang menghadapi musibah seperti kemalangan dan ataupun penyakit. Tapi dalam tempoh 15 bulan yang terakhir ini, suatu tempoh yang amat mencabar bukan saja kepada negara, malah buat kami di Perkeso, sleepless nights. Kerana Perkeso telah diberi mandat yang sangat besar untuk melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah pakej-pakej rangsangan ekonomi kerajaan, dan pada masa itu untuk menguatkuasakan skim-skim Perkeso yang sedia ada. Apart daripada apa yang kita perlu lakukan, kita perlukan buat something yang extra. Tetapi masa tu kita menyahut cabaran. At that time saya masih mengingati kata-kata ketua eksekutif kita. We are doing this for the country. So antara program inisiatif yang telah dilaksanakan sepanjang Prihatin pada awalnya, Permai, Permekasa Plus dan sekarang ni Pemulih, Perkeso telah melaksanakan program subsidi upah PSU, SIP Prihatin, Penjana Kerjaya, program perantisan, Penjana Gig, SPS Lindung, SPS Prihatin Wanita, SPS Perkeso, dan juga inisiatif Perkeso yang kita mengadaptasikan akta yang sedia ada, iaitu perlindungan individu yang bekerja dari rumah. Because dalam keadaan yang hybrid ini atau the new norma baru ini, pekerja-pekerja diminta untuk bekerja di rumah. So there is I would say satu grey area yang sangat berbeza daripada pekerjaan tradisional di mana kemalangan hanya bekerja di tempat kerja, tetapi sekarang bekerja di rumah. Apa yang berlaku di rumah juga dianggap sebagai bencana kerja. Selain itu, Perkeso juga meliputi kes-kes COVID-19 yang dianggap sebagai bencana kerja, dan selain itu kita juga menggerakkan skuad Perkeso Prihatin supaya kita dapat bersama rakyat ataupun we go down to the field, turun ke padang untuk membantu. Because faedah-faedah Perkeso ni kadang-kadang bukannya hanya faedah kewangan, tetapi termasuklah faedah pemulihan Perkeso, seperti diapers, katil. So benda-benda ni perlu dihantar kepada yang orang berinsurans yang berada di rumah. So secara keseluruhannya fungsi Perkeso ketika
tempoh pandemik ini lebih menumpu ke arah membantu kerajaan. You know, dalam inisiatif seperti PSU dan sebagainya, dalam membantu kerajaan untuk memperkasakan program penjanaan pekerjaan, membantu perusahaan-perusahaan untuk bertahan dan meneruskan perniagaan, dan seterusnya melindungi para pekerja daripada diberhentikan kerja. Tetapi itu sesuatu yang tak dapat dielakkan sebenarnya, Edmund. I mean, we have to accept the fact lah. Pandemik COVID-19 sebenarnya telah meninggalkan kesan yang cukup serius sebenarnya. Ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang sudah hilang punca pendapatan dan sebagainya. Jadi saya tahu Perkeso juga melihat isu ini. Jadi bagaimana Perkeso sendiri membantu dalam usaha untuk memberi aspek memberi bantuan dan juga pampasan jika adalah yang diberikan. Mungkin dan berapa ramai pula yang telah kembali ke Perkeso ataupun tampil ke Perkeso ni untuk mendapatkan bantuan-bantuan dan juga pampasan ini. Seperti yang dinyatakan tadi, antara program inisiatif yang terbesar adalah program subsidi upah yang juga dikenali sebagai PSU. PSU 1.0, PSU 2.0, PSU 3.0 dan mungkin sekarang kita dalam pemulih PSU 4.0. So PSU ini merupakan satu bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 untuk meneruskan operasi syarikat semasa PKP dan untuk mengelakkan hilang pekerjaan. So pada dasarnya polisi PSU ini direka bentuk untuk memastikan majikan ini terus sustain. Kita memerlukan majikan-majikan ini untuk bersedia untuk recover apabila post pandemic, because majikan inilah akan menggajikan pekerja. So dalam PSU ini sebanyak 333,000 majikan yang telah memohon, di mana Perkeso telah membantu kerajaan untuk payout sebanyak 15.6 bilion ringgit untuk memastikan 2.74 million juta pekerja untuk terus berada di alam pekerjaan. Because kita kena faham dalam ekosistem ekonomi di Malaysia, lebih kurang 90% pekerja kita berada di dalam SMEs dan SMIs. So kita SMEs dan SMIs ni adalah company, syarikat yang akan terdedah ataupun mudah gulung tikar semasa pandemik ini. Okey, sesuatu yang penting jugalah. Barangkali kita faham tentang peranan yang dimainkan oleh Perkeso sendiri, dan apa yang ingin saya lontarkan di sini ialah cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Perkeso dan juga cabaran yang juga terpaksa dihadapi oleh golongan yang terjejas akibat daripada pandemik 19 ini, dan Edmund sendiri telah pun menyebut tentang perkara itu. Tetapi apakah Perkeso sendiri sebenarnya sudah pun sebelum ini bersedia untuk menghadapi situasi ini, dan sekiranya tidak, apa yang telah pun dilakukan oleh Perkeso untuk menyesuaikan diri dengan keadaan semasa sebenarnya, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Perkeso? To be honest, Perkeso tidak bersedia untuk pandemik. Tapi kita perlu, what we did was kita ambil a step backward, selangkah belakang, mengkaji situasi, to understand resources yang ada di Perkeso, dan merancang semula. Kita pakai apa yang ada, infrastruktur, staff dan juga cawangan-cawangan yang ada di Perkeso supaya kita dapat melaksanakan inisiatif ini. Because kami merasakan bahawa keperluan untuk inisiatif ini perlu di-deliver, perlu diberi kepada disuntik ke dalam ekonomi negara, supaya negara kita masih dapat bertahan semasa pandemik ini. Dan oleh yang demikian, kita pakai banyak resources, especially especially dari segi sistem insurans pekerjaan, di mana kita menggunakan kebanyakan daripada
our resources untuk membantu mencari pekerjaan, untuk menempatkan orang semula ke dalam alam pekerjaan. Bila you cakap tentang apa ni, saya suka tentang satu lagi aspek yang cukup penting selain daripada subsidi gaji 4.0 tu, program subsidi gaji. Kita nak cakap sikit tentang Penjana Kerjaya 3.0. Ini pun sesuatu yang saya lihat amat berkesan sebenarnya dalam usaha untuk memberikan pemulihan sebenarnya kepada mereka yang mungkin kehilangan kerja dan sebagainya. My Future Job sebagai satu contoh telah berjaya menghasilkan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang hilang pekerjaan, dan saya difahamkan bahawa targetnya barangkali ialah untuk mewujudkan lebih kurang 180,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia yang terjejas ini. Jadi apakah Edmund merasa berpuas hati bahawa matlamat itu boleh dicapai sebenarnya? Ya, in fact we are very happy. Kita amat bergembira dengan results yang kita telah capai selama ini. Kita menghadapi ups and down, tetapi the results was good. Kini Penjana Kerjaya kini telah masuk daripada Penjana 2.0, Penjana Kerjaya 2.0 ke Penjana Kerjaya 3.0 yang diteruskan untuk menggalakkan pewujudan peluang pekerjaan baru dan kurangkan kadar pengangguran di kalangan pekerja tempatan. Betul. And semua insentif dalam Penjana Kerjaya diteruskan, dalam 2.0 diteruskan, dan beberapa penambahbaikan telah dilakukan. Misalnya program Malaysianization. Program Malaysianization adalah satu program untuk di mana kita menggantikan pekerja asing dengan memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk bekerja dalam kerja-kerja yang pada asalnya dilakukan oleh pekerja asing. Ya. And selain daripada itu, tempoh kontrak penggajian yang dari 12 bulan ke 6 bulan, because kita memahami bahawa syarikat-syarikat tidak boleh meletakkan komitmen yang panjang. So this Penjana Kerjaya telah dilakukan untuk kumpulan yang berada pada 50 tahun ke atas, OKU dan juga bekas banduan. So selain itu, terdapat insentif kerjaya gig, di mana insentif pengambilan pekerjaan yang diperluaskan untuk meliputi pekerjaan sementara seperti gig riders, drivers dan sebagainya, dan ianya ditambah satu lagi kategori pemohon, iaitu golongan penganggur tegar, di mana penganggur yang telah menganggur lebih 6 bulan ataupun 180 hari. So insentif penempatan pekerjaan juga diberikan kepada agensi pekerjaan swasta ataupun APS, di mana insentif sedia ada diperluaskan kepada kategori pekerja berkemahiran rendah, di mana gaji di bawah 3,000, dan insentif RM100 diberi kepada setiap penempatan pekerjaan. So permohonan daripada Penjana Kerjaya ni dijangka untuk menjana lebih kurang 180,000 penempatan pekerjaan sehingga akhir tahun ini. Proses program ini mungkin juga perlu diperjelaskan sebenarnya, Edmund, kepada mereka yang mungkin setakat ini belum lagi mengambil inisiatif untuk bersama dengan Perkeso dalam program ini. Jadi apa yang perlu mereka lalui sebenarnya semasa proses Penjana Kerjaya ini sebenarnya? So this proses Penjana Kerjaya ini menggunakan kebanyakan daripada resources kita di employment insurance. And yang the main engine yang dalam this Penjana Kerjaya is the My Future Jobs, portal My Future Jobs. So My Future Jobs merupakan satu portal Perkeso untuk semua pencari pekerjaan, untuk memasuki, untuk mendapatkan mengemaskinikan kemahiran, serta untuk diselaraskan dan juga ditempatkan di alam pekerjaan. So majikan-majikan perlu memastikan pekerja-pekerja yang diambil daripada My Future Jobs untuk ditempatkan di alam pekerjaan. So dengan itu, dengan adanya My Future Jobs, Perkeso juga diminta untuk dijadikan sebagai Public Employment Services, di mana My Future Jobs akan memastikan pekerja-pekerja baru, siswa-siswi yang akan masuk ke alam pekerjaan I would say disesuaikan dengan
majikan yang ada di My Future Jobs. Okay. Dan proses menyesuaikan tu apakah who decides? Adakah Perkeso yang membuat keputusan ataupun apakah mereka akan diinterview oleh majikan sebelum mereka dapat diserapkan ke dalam alam pekerjaan? Yes, the interview proses interview tu perlu. Tetapi untuk penyesuaian majikan dengan pekerja ini di belakang My Future Jobs ni kita mempunyai satu engine artificial intelligence. So artificial intelligence ini akan menyesuaikan kemahiran-kemahiran ada dengan keperluan pekerjaan. So benda ni akan berlaku untuk the first 2 months, untuk 2 bulan pertama, dan sekiranya kalau pencari pekerjaan ni tidak dapat ditempatkan di alam pekerjaan, maka proses pengurusan kes di mana kita ada employment service officers, pegawai yang akan membuat handholding untuk memegang tangan di pencari pekerjaan ini untuk memastikan resume CV mereka dikemas kini dan seterusnya ditempatkan ke alam pekerjaan. Kita akan membantu mereka untuk mendapat interview ataupun dan sekiranya kalau mereka gagal, masih lagi gagal ditempatkan, mereka akan melalui proses upskilling dan reskilling untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran yang baru supaya dapat menyahut keperluan industri. In terms of percentage kejayaan daripada program yang dilakukan oleh Perkeso ini, apakah ianya melebihi daripada apa yang disasarkan oleh Perkeso sendiri sebenarnya, Arman? Pre-pandemic Perkeso telah mendapat a better success rates lah, I would say. Tetapi dalam post pandemic ini perkara ini amat berbeza sekarang. Tetapi dijangka Perkeso tetapi sejak My Future Jobs ini dilancarkan, sebanyak 950,000 pencari pekerja didaftarkan dan lebih kurang 1.8 juta pekerjaan kekosongan jawatan telah ditawarkan dan penempatan ini amat memberangsangkan, memberangsangkan dengan proses yang disediakan oleh Perkeso. Okey, Arman, kebetulan kita bercakap tentang My Future Job dan kita juga akan menembubuhan seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype yang juga saya kira bekas mereka yang terlibat dalam My Future Job ini. Jadi mungkin kita boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat daripada beliau. Kita ada di Skype sekarang ini Siti Susan Anton, iaitu Eksekutif Kanan Perolehan, dan beliau juga penerima manfaat Elan Mencari Pekerjaan ataupun EMP. Halo Siti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Susan, sehat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, Susan, kita tahu Susan popular jugalah. Saya membaca juga apa yang berlaku kepada Susan sebelum ini. Barangkali ramai juga penonton yang mungkin ingin berkongsi apa yang Susan alami sebenarnya sebelum mendapat bantuan daripada Perkeso melalui Elan Mencari Pekerjaan ini. Ada pengalaman yang mungkin akan menyentuh perasaan kita yang mungkin boleh kita kongsi bersama, Susan. Okey, sebenarnya saya adalah seorang ibu tunggal. Ya. Anak 5. So saya kena serangan jantung pada tahun 2019. Dan saya diberhentikan kerja pada Oktober tahun lepas. Okey. So semenjak tu memang susah dapat kerja sebab mungkin sebab pandemik COVID, dan juga mungkin saya dah agak meningkat, dan juga mungkin juga sebab kerana saya over experience. So saya telah mencuba selama 8 bulan untuk mencari kerja, tetapi memang sukar sangat. Tapi saya bersyukur sebab Perkeso banyak membantu saya sebenarnya. Membantu itu dari aspek mana sebenarnya Susan?
Okey, sebab saya ada masuk My Future Job. Okey. So pada mulanya bagi saya dia belum up to par lah. Maksudnya dia belum dia tak complete lagi. Tapi saya masuk juga. Aha. Dan saya dapat tahu dan daripada bulan ke bulan dia improve. So dia sangat mudah. Mhm. Kita just masuk details kita, resume semua. Ya. Hanya dan kita boleh browse kita punya expectation kerja. Dan yang bagusnya dalam page tu juga kita boleh nampak tempat pekerjaan. Sebab selalunya bagi saya akan cari tempat yang dekat dengan rumah sebab saya tak ada transport. Dia semakin lama dia banyak perubahan dan yang bagus lah. Betulkan saya kalau silap. Dulu sebelum diberhentikan dulu Suzanne ialah eksekutif kanan perolehan. Jadi sekarang ini apa jawatan yang Suzanne pegang? Oh tak, sebenarnya sebelum saya diberhentikan, saya ada ambil analisa dalam cari gali. Okey. Dan sekarang baru saya jadi purchasing exec lah. Berapa lama paksa di masa yang diambil Suzanne setelah menyertai My Future Job ini dan kemudiannya ditawarkan pekerjaan? Berapa lama masa yang diambil sebenarnya? Sebenarnya saya apply to EIS. So lepas saya apply EIS, pegawai itu menyuruh saya masuk ke My Future. Sebab dia kata ada banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan. So saya masuk juga. Saya masuk selain daripada My Future Job, ada beberapa platform juga saya masuk. So tapi memang susah nak dapat kerja. Tapi yang bagusnya My Future Job ni memang mudah lah, sangat mudah. Dan sebenarnya Perkeso banyak membantu saya dapatkan kerja. Okey, kita hampir di penghujung bersama dengan Suzanne, tapi saya juga ingin memberi peluang dan juga kesempatan kepada Suzanne. Barangkali Suzanne juga ada pesanan yang ingin disampaikan kepada mereka yang mungkin juga senasib dengan Suzanne sebelum ini. Jadi mungkin saya beri ruang dan peluang itu kepada Suzanne. Silakan. Okay, sebenarnya kalau dia jangan putus asa. Bayangkan saya ada 5 orang anak kan? Ya, betul. Dan boleh tambah tunggu selama 8 bulan untuk mencari kerja. So My Future Jobs ni banyak bagi peluang. Dan kadang-kadang hari Sabtu atau Ahad dia ada melakukan macam online discussion, bukan discussion, dia bukan interview. Kita banyak macam buat untuk upliftkan skill set kita. So kita boleh apply. Sementara tak kerja kan. Dan at least sekurang-kurangnya boleh masuk skill sendiri. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Siti Suzanne Anton kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini berkongsi pengalaman anda dibantu oleh Perkeso, dan ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan mungkin ramai jugalah yang nanti akan mengikut jejak langkah Suzanne sendiri kalau mereka masih lagi menghadapi masalah dengan pekerjaan ketika ini. Baik, terima kasih kepada Suzanne, dan kita akan berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi.
Baiklah, kita kembali ke ruang bicara. Masih lagi bercakap tentang Perkeso melindungi untuk memulih, dan tentunya kita masih lagi bersama tetamu di studio, iaitu yang berbagai admin Cheong Pek Huang yang merupakan Ketua Pegawai Strategi dan Transformasi Perkeso. Baik, mungkin kita ada masa untuk sentuh juga tentang apa yang disebut sebagai allowance mencari pekerjaan. Betul ya? Betul. Ataupun EMP. Jadi mungkin kita dapat penjelasan daripada admin dalam isu ini, Mak. Dalam pandemik COVID-19 ini, kita dapat mendengar banyak cerita seperti cerita pengalaman hidup seperti Susan. Dengan itu, kerajaan dan Kementerian Sumber Manusia dan semestinya Perkeso amat prihatin dengan nasib pekerja yang kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Perkeso melalui sistem insurans pekerjaan ataupun SIP telah menyediakan allowance mencari pekerjaan ataupun EMP, iaitu bantuan kewangan kepada orang berinsurans yang kehilangan pekerjaan, di mana mereka diberi allowance dalam bagi tempoh 3 sehingga 6 bulan tertakluk kepada syarat kelayakan caruman ataupun syarat-syarat di mana pekerja dipecat, penutupan perniagaan, pengecilan operasi ataupun VSS ataupun dan MSS, voluntary atau mutual separation scheme. Walaupun dalam pandemik ini walaupun peruntukan akta kita adalah untuk 6 bulan, tetapi dalam pandemik ini kita dapat melihat bahawa tempoh kehilangan pekerjaan ini adalah lebih lama daripada 6 bulan. Ini bukan the typical 6 months. So dengan itu kerajaan telah menambah baik lagi EMP di bawah SIP Prihatin kepada pencarum Perkeso yang kehilangan pekerjaan dengan peruntukan 150 juta di bawah Belanjawan 2021 untuk pelaksanaan program SIP Prihatin. Dan ini dijangka untuk memanfaatkan kira-kira 130,000 pekerja. So SIP Prihatin ni dengan penambahbaikan EMP yang sedia ada di bawah Akta 800 Perkeso, melalui tahun 2021 tempoh EMP ini dilanjutkan selama 3 bulan dan kadar layak menuntut juga dinaikkan. Ianya hanya diberi kepada pekerja yang dapat mengemukakan laporan usaha pencarian pekerjaan. Maknanya penerimaan allowance ini bukan hanya sekadar pekerja tersebut menerima allowance, tetapi pekerja tersebut haruslah mendaftar sebagai seorang pencari pekerjaan di My Future Jobs tadi. So EMP ini bertindak sebagai serampang 3 mata, iaitu faedah berbentuk kewangan, ianya juga membantu mencari pekerjaan, dan selain itu untuk menambah baik lagi latihan kemahiran, itu reskilling ataupun upskilling, supaya seorang pekerja yang telah hilang pekerjaan itu dapat kembali ke alam pekerjaan. Sehingga 24 Jun 2021, Perkeso telah menerima lebih kurang 35,000 permohonan faedah kehilangan pekerjaan dengan jumlah bayaran sebanyak 190 juta. Tetapi dari jangkaan Perkeso sendirilah, bila kita bercakap tentang EMP ini, apakah Perkeso menjangkakan bahawa jumlah yang admin sebut iaitu 35,000 itu mungkin akan bertambah kalau kita melihat kepada situasi ekonomi semasa, kerana pandemik COVID-19 ini masih lagi berada kepada tahap yang begitu membimbangkan kita sebenarnya, Edmund? Kita nampak dalam trend bila kita berada di MCO 1.0, trend tersebut telah meningkat, dan pada MCO 2.0 di mana SOP yang diadakan dipatuhi. Kita dapat melihat bahawa pada masa itu kita sebenarnya hit the sweet spot, di mana walaupun dengan adanya pandemik dan sekiranya SOP ini dipatuh dan pengawalan wabak ini berlaku, maka kita dapat melihat bahawa majikan ini semakin berani untuk menawarkan pekerjaan. So walaupun kita nampak bahawa terdapat ramai yang keluar, tetapi dengan adanya kombinasi PSU untuk membantu syarikat-syarikat ini untuk bertahan, maka kita dapat melihat bahawa penempatan ini boleh berlaku, dan sekiranya kita teruskan dengan this effort, saya rasa
the country can go through. Baik, kita nak sentuh semula kepada tentang subsidi gaji, program subsidi gaji 4.0 yang Edmund sebut sepintas lalu tadi. Dan saya difahamkan bahawa untuk program ini juga ada perubahan. Kalau dulu untuk mereka yang layak menerima subsidi ini adalah pekerja-pekerja yang bergaji 4,000 ke bawah, kalau tak silap saya, Tetapi sekarang ini dah tak ada 4,000 ke bawah. Mereka, walaupun gaji mereka melebihi 4,000, mereka masih lagi boleh memohon kemudahan program subsidi gaji ini. Jadi apakah anda melihat ini satu lagi langkah yang dilakukan oleh Perkeso dalam mengukuhkan semula ataupun menghidupkan semula terutamanya mereka yang terlibat dalam industri-industri yang PKS, AKS dan sebagainya? Kalau kita melihat daripada PSU 1.0, 2.0, 3.0 dan kini 4.0, kita nampak banyak penambahbaikan because daripada PSU 1.0, 2.0 dan sebagainya. Perkeso adalah committed dalam melaksanakan dan menjayakan inisiatif terutamanya dalam pemulih yang dimandatkan kepada Perkeso bagi memastikan kebajikan golongan majikan dan pekerja terkesan dari segi ekonomi, termasuk mereka yang bekerja sendiri ini terpelihara dengan menyalurkan bantuan kerajaan kepada kumpulan sasaran dengan segera. Bagi pelanjutan PSU 4.0, bagi meneruskan agenda kerajaan untuk membantu golongan majikan agar dapat terus bertahan apabila kebanyakan sektor ekonomi masih ditutup, matlamat PSU 4.0 adalah untuk membantu majikan agar mereka terus tidak membuang pekerja dalam tempoh ini, di mana bagi 2 bulan pertama ianya terbuka kepada semua sektor ekonomi. Okey, bila kita cakap tentang isu ini, kebetulan juga Edmund, kita juga ada seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype yang juga merupakan penerima manfaat program subsidi upah ataupun PSU yang anda sebut. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Akmal Muhammad Fadilah yang merupakan pengurus syarikat A&E Screening Sendirian Berhad. Assalamualaikum Encik Muhammad. Cik. Muhammad Akmal, dapat dengar suara saya dengan jelas? Jelas Cik. Okey Akmal, kita nak berkongsi jugalah pengalaman anda selaku pengurus syarikat A&E Screening Sendirian Berhad sebelum mendapat manfaat daripada program PSU ataupun program subsidi upah ini. Apa yang Akmal alami dengan syarikat A&E Screening Sendirian Berhad ni, Akmal? COVID bulan 3 2020. Ya. Kita punya company pun macam agak terkejut lah. Kita tak tahu mana arah kita nak dapat staff. Mana kita punya sales drop agak tukar. Boleh kata kita punya sales drop hampir 60%. So kita punya company ni agak terkejut lah dengan situasi ni. Sebab kita tak pernah mengalami situasi macam ni kan selama kita berbisnes. Jadinya kita pun berfikir solusi macam mana kita nak selesaikan masalah. Mula-mula kita cubalah, kita buat macam-macam cara seperti kita daripada kita sebenarnya virtual kita punya. Cuba Akmal dekat sikit. Akmal tak berapa dengar suara dekat sikit. Okey. Okey. Sebelum ni kita kan offline saja. So offline tu kita cuba buat online untuk recover sales. Tapi ia agak tak membantu sangat lah sampailah kita jumpa pasal PSU ni dan kita apply dan kita alhamdulillah dapat manfaat dan boleh bantu kita recover untuk pekerja kita dan syarikat kita jugalah. Berapa daripada program subsidi upah ni, daripada apa yang ditawarkan oleh Perkeso, berapa pekerja yang dapat Akmal selamatkan daripada syarikat ini sendiri Amal? Alhamdulillah sejak daripada PKP yang 3 2020 sampai sekarang syarikat wang pekerja lagi dah. Kita mampu bertahan bantuan PSU
So kita punya pekerja sekali in total 10 orang. So, daripada lepas sampai sekarang maintain lah. So in terms of peluang-peluang bisnes selepas ialah kita anggap ini sebagai pemulihan, tetapi dari segi bisnes itu sendiri, apakah syarikat AE Screening Sdn Bhd juga sedang juga menghadapi masalah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini? Jadi apakah anda rasa bahawa anda boleh bertahan lagi bersama dengan syarikat AE Screening Sdn Bhd ini untuk berapa lama lagi? Pada pandangan saya, setakat ni kami tak mengalami impact yang sangat pada masalah bayaran gaji staf. Kami ada bantuan daripada PSU. Ya. Cumanya yang kami hadapi masalah mungkin daripada sewa kedai, lepas tu overhead kami yang naik, seperti utility, tapi alhamdulillah setakat ni kita pun dapat yang daripada kita yang terbaru, kita boleh apply moratorium. So alhamdulillah ia sangat jadi saya berharap, kami pun tengah structure lah kita punya company punya visi and mission. So kita nak focus on something new and something yang more trending, yang more memerlukan lah pada zaman-zaman yang lah. Okey, Akmal, terima kasih banyak-banyak kerana walaupun secara ringkas tetapi sekurang-kurangnya anda sudi berkongsi pengalaman Akmal sama dengan syarikat AE Screening Sdn Bhd dan juga berkongsi tentang betapa manfaatnya selaku penerima program subsidi upah yang diperkenalkan oleh Perkeso. Jadi terima kasih banyak-banyak dan seperti biasalah, apa kata kalau kita rehat dulu dan sebentar saja lagi kita kembali semula bersama tetamu di studio ini, iaitu Encik Edmund Cheong Pek Huang yang merupakan Ketua Pegawai Strategi dan Transformasi Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso. Jumpa lagi selepas ini. Buat apa tu? Ni. So nak bagi tahu kalau tak ada kerja kat rumah tu bosan, mehlah tengok On E. Kita ada infotainment dalam dan luar negara, filem-filem menarik, lagu-lagu pop tip-top. Temui kami setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Jumpa kat sana, no? Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Perkeso melindungi untuk memulih. Barangkali Edmund, menarik jugalah kalau kita masih lagi sentuh secara ringkas tentang program subsidi upah 4.0 ini, kerana permohonan sebenarnya dibuka semula untuk membolehkan majikan-majikan memohon sekiranya mereka menghadapi masalah seperti apa yang dihadapi oleh Akmal yang kita dengar sebentar tadi. Silakan. Bagi permohonan PSU 4.0, ini akan bermula pada 1 Ogos 2021 dan setelah ditutupnya PSU 3.0 dan majikan boleh mengemukakan permohonan PSU 4.0 menerusi portal Prihatin Perkeso, itu di prihatin.perkeso.gov.my. PSU 4.0 ini dijangka untuk memanfaatkan 242,000 majikan yang meliputi lebih kurang 2.5 juta pekerja di seluruh negara. Okey, sesuatu yang menarik dan penting juga nak kongsi bersama Edmund. Ini dilihat kalau daripada apa yang dilakukan oleh Perkeso, ianya dilihat seolah-olah begitu bersemangat sebenarnya untuk membuat perluasan liputan pelindungan keselamatan sosialnya, dan saya percaya ianya akan meliputi lebih banyak lagi pekerjaan baru seperti pekerjaan sektor pekerjaan sendiri dan juga pekerja domestik. Jadi berbanding sebelum ini hanya meliputi pekerja dari sektor formal saja. Jadi kenapa Perkeso merasakan bahawa ini perlu dilakukan sebenarnya, Edmund? Well, perkara ini telah berlaku sebelum pandemik, di mana kita membincangkan mengenai industri revolusi 4.0, automation dan sebagainya, di mana pekerja-pekerja formal telah beralih ke
pekerja informal dan sebagainya. Dan selain itu Perkeso dalam sifatnya ataupun DNA prihatinnya adalah untuk memastikan semua rakyat Malaysia dilindungi. Dengan itu Perkeso telah menginsuransikan lebih kurang 8 juta orang, tapi I would say that melindungi 8 juta orang tetapi melindungi hampir 30 juta orang. So the idea is Perkeso tidak mahu anyone terbiar ataupun tiada yang ketinggalan, di mana kita perlu mewujudkan satu sistem yang equitable, iaitu saksama, dan memastikan terdapat minimum social protection yang lestari, mampan dan adequate, bercukupan. Because kadar kemiskinan telah meningkat dan kita perlu memastikan bila berlakunya kemalangan, penyakit ataupun apa bencana, seseorang itu masih lagi mempunyai harapan. So ini adalah untuk memastikan social justice, untuk memastikan masyarakat kita terus inklusif, di mana sekiranya berlaku apa-apa musibah, mereka akan balik ke dalam masyarakat kita. Kita cakap tentang apa yang disebut sebagai amalan terbaik dunia ataupun world's best practice, Adman, kayu pengukur, apakah kayu pengukur yang menjadikan amalan perlindungan sosial sesebuah negara itu dianggap terbaik? Dan kalau itulah situasinya, adakah Malaysia sebenarnya sudah pun berada pada tahap tersebut? Dan barangkali siapa juga ataupun siapakah yang mungkin boleh dijadikan sebagai role model dan benchmark kepada Perkeso? Pada pendapat saya, tiada best practice yang tepat, kerana penambahbaikan dalam sistem keselamatan sosial ini merupakan satu journey atau perjalanan untuk sebuah negara untuk terus membangun ataupun menjadi moden. Ianya tidaklah senang dengan untuk senang seperti untuk copy and paste, tetapi ianya bergantung kepada situasi sebenar dan keadaan sosioekonomi sesebuah negara. Contohnya, antara contoh yang terbaik adalah di negara-negara Skandinavia ataupun Nordic countries seperti Finland, Norway dan sebagainya, mereka mempunyai satu sistem perlindungan sosial yang komprehensif, dari segi perlindungan daripada kemalangan, perlindungan kehilangan pekerjaan, kesihatan dan juga perlindungan usia tua, di mana mereka menerima pencen dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, keadaan sosioekonomi negara tersebut juga telah membenarkan pelaksanaan sistem yang komprehensif tersebut. Bagi Malaysia, ini kita perlu melakarkan satu sistem perlindungan yang tersendiri. Itu mengguna pakai situasi seperti budaya kita. For example, Malaysia kita satu komuniti yang berteraskan keluarga. This is where kita boleh leverage on this kind of konsep untuk memastikan sistem yang dibina atau dibentuk di negara ini menggunakan our advantage as an Asian community. So one of the right step, langkah yang amat baik adalah dengan wujudnya Majlis Keselamatan Sosial MySPC yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelaraskan sistem sosial di negara ini. So antara perkara yang dibincangkan adalah untuk memastikan rakyat di negara ini terus dilindungi, mungkin disebabkan oleh penyakit, kemalangan dan sebagainya, dan perlindungan daripada life cycle approach, iaitu daripada from the womb to the tomb, perlindungan daripada womb from the tomb, untuk memastikan semua rakyat tidak ketinggalan. Sesuatu yang penting jugalah, kita tahu 1 Oktober nanti Perkeso akan menyambut ulang tahunnya ataupun menyambut ulang tahun jubli emasnya sebenarnya bagi Perkeso, dan ini satu kejayaan yang cukup cemerlang bagi Perkeso. Tetapi saya percaya bahawa Perkeso juga telah pun mengalami evolusi yang cukup pesat sebenarnya, terpaksa melakukan pelbagai perkara dalam usaha untuk menyesuaikan dengan kehendak semasa. Tetapi apakah sebenarnya bagi Perkeso sendiri sudah pun ada strategi transformasi yang mungkin akan dilakukan oleh Perkeso dalam usaha untuk memberi kepuasan kepada mereka yang bersama dengan Perkeso sebenarnya?
Perkeso sebenarnya telah fokus kebanyakan kepada apa yang dipanggil DNA prihatin. Ya. Sebelum ni Perkeso kita memfokuskan kepada capacity building dari segi sumber manusia, international exposure, pemantapan dari segi perundangan, legal framework Perkeso, dan pembudayaan, sekali lagi prihatin yang mewujudkan semangat untuk melindungi semua pekerja dan orang tanggungannya. DNA prihatin ini juga mewujudkan semangat tiada ketinggalan ataupun no one is left behind di kalangan anggota Perkeso itu sendiri, dan yang seterusnya diterapkan ke dalam pembentukan polisi perlindungan sosial. So apabila kita mendraftkan sesuatu undang-undang ataupun polisi, kita ingin memastikan semua rakyat Malaysia dilindungi di bawah satu sistem keselamatan sosial yang komprehensif. Selain daripada itu, kita sering dengar dari segi Perkeso the ideology of claims. Bila kita bincang mengenai Perkeso, kita selalunya berbincang mengenai permohonan faedah dan sebagainya. Hasrat Perkeso pada alaf yang baru atau zaman ini adalah untuk mentransformasikan bahawa bantuan keselamatan sosial ini seharusnya dihulurkan dan bukannya melalui permohonan. Apabila seorang mengalami apa-apa bencana, kemalangan ataupun kematian, seseorang tersebut tidak mempunyai masa untuk memikirkan cara untuk membuat permohonan. Dia distress. Maka in the future, Perkeso ingin mewujudkan satu sistem di mana notifikasi seperti integrasi dengan jabatan-jabatan lain seperti agensi, apabila terdapat kematian, Perkeso boleh mendapatkan maklumat tersebut dan dapat menyalurkan bantuan yang diperlukan oleh keluarga tersebut. So inilah transformasi yang kita ingin jadikan. So, bukannya faedah perlu dimohon, tetapi ianya datang bilanya perlu. Selalunya sebelum ini ada juga rungutan yang mengatakan bahawa untuk mendapat bantuan yang diperlukan dari Perkeso kadang-kadang mengambil masa yang terlalu panjang dan sebagainya. Jadi apakah masalah itu sebenarnya sudah pun dapat diatasi oleh Perkeso, dan sekiranya permohonan itu ingin diluluskan dengan segera, bantuan diperlukan dengan segera, dengan kadar segera, apa juga yang perlu diberi perhatian oleh ahli Perkeso sendiri ketika membuat permohonan itu sendiri, Adman? Dari segi permohonan faedah, kita masih lagi menambah baik kan proses-proses kita yang sedia ada from time to time. Misalnya dari segi permohonan implan, dulunya kita mengeluarkan implan dalam beberapa minggu dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan adanya sistem-sistem pendigitalan, kita telah bekerjasama dengan hospital-hospital kerajaan, terutamanya unit kecemasan, di mana mana-mana orang pekerja yang masuk because of kemalangan dapat attention, perubatan yang melalui sistem Perkeso. Doktor-doktor ini akan membuat semakan dengan Perkeso, dan semakan ini boleh dibuat 24 jam. Dan surat jaminan yang tercepat yang saya pernah alami adalah secepat beberapa minit saja. Because dalam satu kemalangan, the golden hour is actually very important. Ada juga rungutan Edmund yang dilontarkan. Sebelum datang ke sini pun saya menerima panggilan menyuruh saya bertanya tentang isu ini sebenarnya. Dia ingin memohon memang dia seorang ahli Perkeso lah, tetapi dia dianggap sebagai golongan OKU, dan untuk mendapat bantuan daripada Perkeso ini macam pencen, pencen ilat dan sebagainya, dia perlu melalui satu proses berjumpa dengan doktor dan sebagainya. Tetapi walaupun begitu, dikatakan Perkeso juga akan membawa dia untuk berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun doktor yang diluluskan oleh Perkeso. Kenapa proses itu perlu dilalui? I think proses itu adalah sebenarnya independence. Proses doktor yang mengesahkan seorang itu ilat atau tidak adalah jemaah doktor Perkeso. Yang tetapi doktor ini adalah independen. So bukan Perkeso yang membuat keputusan, tetapi Perkeso akan menggunakan hikmat nasihat
doktor yang independen ini, itu jemaah doktor, untuk membuat keputusan tersebut. Okey, sebelum kita berpisah, Edmund, tak banyak masa lagi yang tinggal, tapi masih lagi ada ruang dan juga peluang saya berikan kepada Edmund sendiri untuk menyampaikan harapan dan juga seruan Edmund sendiri kepada ahli-ahli Perkeso, terutamanya menjelangnya genap 1 Oktober nanti apabila Perkeso akan meraihkan sambutan Jubli Emas Perkeso. Silakan. Kami di Perkeso amat gembira kita dapat untuk celebrate 5 dekad sebagai peneraju keselamatan sosial, dan kami ingin terus berkhidmat untuk stay relevant dengan pelanggan-pelanggan kami seperti majikan, pekerja, dan kami ingin memberitahu bahawa program-program yang wujud oleh kerajaan sekarang adalah seperti PSU, EMP dan sebagainya, adalah untuk membantu rakyat dan juga majikan untuk terus bertarung untuk make sure that kita dapat berjaya mengatasi pandemik COVID-19 ini. Kepada mereka ataupun kepada the bosses majikan-majikan yang masih lagi enggan untuk mendaftarkan ahli-ahli mereka, pekerja-pekerja mereka bersama dengan Perkeso, nasihat anda kepada mereka? Sebenarnya Perkeso ini merupakan satu insurans yang melindungi. Ianya bukan hanya melindungi kepada pekerja saja, tapi ianya juga melindungi majikan. Dari segi kecemasan, bila terdapatnya kemalangan, Perkeso sebenarnya boleh membantu membayar kos-kos perubatan di hospital kerajaan. So ini dapat membantu majikan, dan program-program seperti pemulihan, return to work dapat membantu pekerja untuk dipulangkan kepada alam pekerjaan dan seterusnya membantu majikan-majikan ini untuk stay produktif. Okey, setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara Edmund Cheong Pek Wong kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Jadi banyak yang kita kongsikan bersama dengan anda, dan tentunya juga kepada anda yang mungkin ingin berhubung dengan Perkeso, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Peluang sudah pun dibuka oleh Perkeso, dan terpulang kepada anda untuk merebut peluang yang disediakan. Dan jangan lupa di penghujung ini juga yang selalu kami pesan kepada anda, kita masih lagi berjuang sebenarnya menentang pandemik COVID-19. Kita belum lagi menang. Jadi seperti apa yang selalu kami pesan, jagalah ataupun patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan ikutilah segala peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi.